Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersama dengan saya Haji Faris Irwan Mustafa dalam slot khas pada hari ini yang dibawakan khas oleh Lubna TV untuk tuan-tuan, puan-puan penonton semua. Dan untuk makluman penonton-penonton, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, bersama dengan saya pada hari ini ialah Al-Fadil yang dihormati Tuan Haji Mukhtar bin Abdullah, yang nama yang sudah tidak perlu saya perkenalkan lagi sebenarnya. Dan insya-Allah sebelum saya mulakan sesi secara soalan dan juga jawapan daripada pihak Tuan Haji, saya mohon izin untuk memperkenalkan serba sedikit mengenai latar belakang Tuan Haji Mukhtar bin Abdullah. Tuan Haji, boleh? Boleh. Dan sebelum itu saya ingin maklumkan bahawa rancangan ini dibawa khas oleh Lubna TV, dan jangan lupa sila like dan share Lubna TV di media sosial anda. Dan saya ceritakan sedikit latar belakang Tuan Haji Mukhtar bin Abdullah untuk tuan-puan dapat mengenali lebih lanjut mengenai latar belakang beliau, di mana Tuan Haji Mukhtar adalah seorang peguam sivil juga selain daripada peguam syar'i, dan adalah rakan kongsi kanan di Tuan Zamani Muhammad Engko, Kuala Terengganu. Beliau berkelulusan ijazah Undang-Undang Universiti Islam Antarabangsa pada tahun 1991, dan beliau antara tokoh-tokoh yang dilantik oleh Majlis Peguam untuk memberi ceramah berkaitan dengan undang-undang yang di tiap badan program ini di bawah Continuing Professional Development CPD Programs, dan kerap memberikan ceramah pada badan-badan bukan kerajaan NGO di semenanjung Malaysia, termasuk di Sabah, Sarawak, berkaitan hak-hak wanita, dan juga melalui undang-undang keluarga Islam, perancangan harta melalui hibah harta pencarian dan wasiat, serta penyelesaian harta selepas kematian. Dan setakat ini beliau telah berkecimpung lebih 25 tahun dalam bidang undang-undang sivil dan syariah. Dan beliau juga adalah mantan pengerusi Persatuan Peguam Syar'i Negeri Terengganu, dan pada masa ini merupakan penasihat kepada ahli jawatankuasa undang-undang syariah di Majlis Peguam. Dan untuk rekod tuan-tuan dan puan-puan semua, Tuan Haji Mukhtar Abdullah telah menerbitkan 7 buah buku. Ada 7 buah buku kesemuanya untuk rujukan para peguam, pelajar-pelajar syariah dan undang-undang, dan juga untuk orang awam. Antara buku-buku tersebut antaranya ialah nombor 1, Harta Pencarian dan Hak Wanita yang dikeluarkan pada tahun 2014. Yang kedua, Suami Isteri, Hak dan Obligasi dari Sudut Undang-Undang Keluarga Islam dan Malaysia 2015. Yang ketiga, Aplikasi dan Tuntutan Hibah di Mahkamah Syariah Malaysia 2016. Dan keempat, Pembubaran Perkahwinan secara Fasakh, Kaedah dan Pelaksanaan di Mahkamah Syariah di Malaysia pada tahun 2017. Dan yang kelima, Tuntutan Wasiat di Mahkamah Syariah di Malaysia 2018. Dan yang keenam, Perancangan dan Pengurusan Harta dari Perspektif Syariah dan Undang-Undang Malaysia pada tahun 2019. Dan yang terkini pada tahun ini, Mut'ah Bukanlah Satu Tuntutan Balas Dendam. Jadi jangan lupa selepas ini, jika like dan share Lubna TV, pihak tuan-tuan semua boleh beli buku Tuan Haji Mukhtar Abdullah, insya-Allah Tuan Haji. So tanpa melanjutkan lagi masa yang keemasan bersama Tuan Haji pada hari ini, saya akan teruskan kepada tajuk yang kita paparkan pada hari ini, iaitu konsep hibah dan wasiat serta pengurusan pusaka. Dan penonton-penonton, kepada yang berminat untuk menanyakan soalan, boleh ajukan di media sosial masing-masing, dan insya-Allah jika kita bersempatan, kita akan utarakan pada panel khas kita pada hari ini untuk dijawab secara live oleh panel kita hari ini, insya-Allah. Tuan Haji, boleh? Boleh, insya-Allah. Okay. So untuk awalnya, Tuan Haji, boleh Tuan Haji ceritakan sikit apakah definisi hibah dan apakah definisi wasiat, Tuan Haji, bagi sudut Islam? Terima kasih Tuan Moderator, Tuan Haji Faris Irwan bin Datuk Mustafa. Kita pergi kepada soalan yang pertama, ialah berkait dengan apa itu hibah. Hibah ni ialah biasanya kita baru dengar lah ni sekarang ni lah tentang hibah. Hibah ni kalau kita tengok ialah satu pemberian masa hidup seseorang untuk faedah seseorang itu
dan dibuat kuasa masa dalam hidup seorang. Diberi satu harta, kemudian harta tersebut diterima dan dimanfaat dalam masa hidup kedua-dua pihak, iaitu pemberi dan penerima. Biasanya penerima akan menerima manfaat dalam masa hidup beliau. Kemudian kalau kita ringkasnya dari segi wasiat ini, seorang yang pewasiat itu, orang yang mengeluarkan memberi wasiat itu, dia biasanya dia buat satu deklarasi wasiat. Kemudian barang yang dia nak wasiat tu mestilah diambil ataupun dimanfaat selepas si pewasiat tadi meninggal dunia. Jadi maknanya di situ perbezaan di antara kedua pihak itu, maknanya dia hibah diterima, dimanfaat dalam masa hidup, kemudian wasiat dimanfaat ataupun take effect selepas berlaku kematian pewasiat. Itu kedudukannya berhubung dengan perbezaan di antara hibah dan wasiat secara ringkas. Itu dikira definisi dan juga perbezaan secara umum bagi pihak benar, Tuan Haji tadi. Dan dalam konteks hari ini, Tuan Haji, boleh Tuan Haji terangkan sedikit bagaimana kaitan kedua-dua hibah dan juga wasiat dalam konteks pengurusan pusaka, Tuan Haji? Dalam konteks pengurusan pusaka, kalau seseorang itu sudah membuat hibah, jadi hibah ni sudah diefektif ataupun dikuatkuasakan dalam masa hidup si penerima dan juga dalam masa hidup si penerima. Dia benefit during lifetime of the parties. Jadi maknanya kalaulah berlaku kematian melibatkan pusaka tadi, jadi harta yang diberi hibah tadi, harta yang tidak boleh dipusakai. Dia exclude daripada pembahagian pusaka, kerana harta itu telah dihibah oleh si mati tadi atau si pemilik tadi masa hidup si penghibah tadi. Jadi maknanya dia tidak tertakluk kepada pembahagian faraid. Kemudian kalaulah dari segi wasiat, wasiat ini dia kena ambil selepas kematian. Jadi maknanya apabila mati seseorang pewasiat tadi, jadi harta dia kenalah dibuat satu pembagian yang diambil, diterima dalam masa selepas kematian. Setelah ditolak, setelah diuruskan pengkebumian, setelah diuruskan atau diselesaikan hutang-hutang arwah, kemudian barulah dibuat pembahagian. Ini berdasarkan daripada An-Nisa, surah An-Nisa. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 11 mengatakan mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Maknanya pembagian wasiat ini hendaklah dibuat ataupun diselesaikan selepas bayar hutang-hutang dan selesaikan hutang-hutang. Itu saja kedudukannya berkait dengan hibah dan wasiat dilaksanakan berkait dengan pembagian pusaka. Tuan Haji. Alhamdulillah jelas sekali dari sudut definisi dan juga penggunaan secara umum bagi hibah dan juga wasiat dalam konteks pusaka. Jadi Tuan Haji, seterusnya yang menjadi persoalan juga, dalam kondisi manakah atau dalam keadaan atau situasi manakah hibah ini digalakkan untuk dibuat atau dilaksanakan, dan dengan kata lainnya kepada golongan manakah hibah ini layak ataupun digalakkan untuk diberikan, Tuan Haji? Hibah ni kalau kita tengok dari segi hadis, dia dari segi pandangan Islam, di mana hadis daripada Aisyah, dia mengatakan bahawa Rasulullah ada bersabda, tahabu, maknanya hendaklah kamu memberi dan kamu berkasih sayang. Itu merupakan hibah tadi. Jadi hibah ni dia tujuan dia kita beri harta kepada orang yang kita sayang. Jadi yang kita sayang ni kepada siapa yang kita rasa sayang, kita nak beri. Nak beri masa dalam hidup kita, keluarga keluarga ataupun bukan daripada keluarga. Kita nak beri kepada orang Islam ke ataupun bukan Islam pun, masalahnya hibah tu berlaku. Tapi masalahnya sekarang ni, kalau kita nak apa yang kita nak buat cari hibah sini, ialah kita jangan dibatasi dengan undang-undang yang ada juga, kena ambil kira. Sepertinya kalau kita nak bagi tanah Rezak Melayu contohnya,
kepada seorang yang bukan Melayu. Itu memang kalau dari segi Islam memang kita boleh pergi kepada seorang yang lain. Boleh tetapi bagi. dia dibatasi oleh statut. Ya. Itu contohnya Undang-undang menghalang. Undang-undang menghalang. Ya. Ataupun kita nak beri sesuatu hibah sedangkan tanah pertanian itu kurang daripada saikar. Tak boleh nak beri ramai. Jadi takut dia dia defeat the purpose of tidak pelaksanaan matlamatnya. pelaksanaan nanti. Ya. Jadi ini merupakan satu halangan-halangan yang kita kena ambil kira pandangan sejuk. Ada orang kata saya nak buat hibah ikut cara Islam ya. Betul, Islam dia ada rukun-rukun berkait dengan hibah. Ya. Tapi bila pelaksanaan dia kita juga kena melihat kepada statut yang ada. Ya. Kalau statut yang ada menghalang kita daripada melaksanakan register dan sebagainya, itu juga akan defeat the purpose of hibah itu sendiri. Mesti mencapai matlamat. Dia akan mencapai matlamat ya, berdasarkan undang-undang dan statut yang ada di Malaysia contohnya. Ya, jelas sekali ya, tuan-tuan maupun penonton semua secara umumnya macam tu. Cuma kalau boleh kita narrow down sikit Tuan Haji, hibah sebagaimana kita tahu boleh ialah diberi tanpa batas lah, maknanya pulanglah pada pemberi hibah atau ingin memberi kepada siapa-siapa, tapi kalau ingin memastikan hibah yang diberikan itu sah dari sudut undang-undang dan syariat, boleh Tuan Haji ceritakan sikit apakah syarat-syarat ataupun rukun-rukun hibah dan apakah pandangan mazhab lain selain daripada mazhab Syafi'i berkaitan hibah Tuan Haji. Jadi dari segi pelaksanaan rukun-rukun hibah ni, dia kita baca dalam kitab Mughni Muhtaj karangan Khatib As-Sabini misalnya, contoh dia menggariskan pengarang itu menggariskan 3 rukun hibah ataupun 3. Pertama sekali kita kena lihat kepada adanya pemberi, adanya penerima. Itu satu rukun. Yang kedua kita panggil sirah. Sirah ini iaitu lafaz ijab dan qabul. Maksudnya diberi yang itu terima, qabul. Yang ketiga dia mesti ada satu harta yang nak dihibah ataupun dia panggil dalam bahasa Arab mauhub. Mauhub ni ialah satu harta tu harta yang di permissible dari segi syarak, contohnya tanah, rumah, saham, akaun bank, barang-barang kemas dan sebagainya. Jadi dalam keadaan sekarang ini ikut pandangan Syafi'i, dia melihat kepada rukun-rukun ni mesti di-establish. Mesti di-establish. Dia melihat kepada siapa yang kita nak beri, tak kena ada satu ijab tak sirah ijab qabul. Dia berbeza dengan pandangan Maliki, mazhab Maliki. Berbeza tu. Pandangan mazhab Maliki dia melihat kepada melihat kepada siapa yang umum yang kita nak beri. Dia tanpa dia tentukan siapa yang nak diberi, dia umum. Contohnya dia beri hibah, jadi hibah tu diberi, dia tidak menentukan siapa penerimanya, jadi beri saja. Itu contohnya. Kemudian ijab sirah tu kadang-kadang tidak di satu benda yang wajib di segi pandangan mazhab Maliki. Ini kedudukannya dari segi perbezaan antara tu. Jadi kadang-kadang setengah tu dia kata tidak ada sirah pun masih wujud masyarakat, tapi kita di Malaysia ni ada setengah-setengah yang negeri yang menjadikan mazhab Syafi'i sebagai mazhab yang dominan. Jadi mazhab yang dominan kita kena ikut Syafi'i lah. Syafi'i tu dia macam kita jual beli. Jual beli ni mestinya ada ijab, ada qabul, ada penyerahan barang. Ada pihak yang membeli, ada pihak yang menerima. Jadi semua tu kalau kita tengok dari segi kiasnya, dari segi transaksi muamalat, dia kita lebih kepada mazhab Syafi'i yang berkait dengan hibah pun juga. Hibah mesti ada 3 rukun, iaitu pemberi, penerima, kemudian ada sirah, kemudian ada barang yang nak dihibahkan. Itu mesti wujud dalam keadaan kita muamalat juga. Itu dari segi pandangan mazhab Syafi'i. Terima kasih Tuan Haji. Alhamdulillah. Jadi secara umumnya kita dah lihat apa yang dikatakan rukun-rukun hibah itu secara ni. Cuma saya nak lebih mendalam sikit Tuan Haji berkaitan dengan al-qabdu ni. Al-qabdu dalam hibah ni. Boleh Tuan Haji narrow down sikit. Al-qabdu ni kalau kita tengok dari segi mazhab Syafi'i, dia melihat kepada penyerahan barang dan penerimaan barang. Bila kita serah, orang tu ada terima,
Kemudian adalah berlaku kawal rentoh dan sebagainya. Rentoh ni kadang-kadang orang tak faham. Jadi kita panggil dia terima take into possession dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Inggeris. Jadi kita serah barang dipanggil al-qabdu. Penerimaan barang tu secara dia diberi daripada pemberi hibah. Jadi pemberi hibah tadi serah barang, kalau misalnya dia kata ada wujud misalnya, ada wujud penerima, ada wujud pemberi contohnya, ada wujudnya sirah. Tak, saya berilah barang ni kepada Haji Faris, kemudian Haji Faris kata saya terimalah. Jadi terima saja tidak cukup. Dia kena ada taking into possession, kena pergi kat tanah tu sendiri, buat satu tasarruf di atas tanah tersebut. Tasarruf atau kebaikan apa-apalah supaya benda ni menjadi manfaat kepada orang yang menerima. Kadang sekadar ucap saja sirah ijab qabul, tapi benda itu tidak dimanfaatkan oleh penerima, tak, maksudnya dipanggil al-qabdu. Al-qabdu tu dia take it to possession. Jadi masalahnya di sini, kalaulah wujud 3 rukun tidak ada al-qabdu, artinya dia tidak menjadikan satu kesempurnaan hibah tu. Hibah menjadi sempurna atas 3 rukun campur dengan al-qabdu, iaitu kesempurnaan hibah tu akan berlaku dan dilihat dari segi sah dan segi syarat. Itu kedudukan yang banyak saya buat kes di mahkamah pun. Bila tidak ada al-qabdu, artinya hibah tu tidak dianggap sah dan sempurna dari segi syarat. Jadi penting al-qabdu. Al-qabdu ni penting. Misalnya kita kata aku berilah padamu, dia kata saya terimalah, aku terima. Tapi dia tidak buat apa-apa, dia tidak possess, dia tidak buat apa semua. Misalnya kita nak pergi rumah, rumah kita adik nak pergi rumah kepada Tuan Haji Faris. Mestinya kita kena serah dalam bentuk kunci. Ni kunci dia. Jadi dia boleh menguasai. Contohnya, itu kedudukan al-qabdu, macam mana taking into possession. Once kita dah serah satu harta, barang supaya benda tu jadi hibah kepada bukan sekadar aku beri dan kau terima. Bukan sahaja. Bukan itu saja. Tapi dia kena lakukan apa-apa tindakan untuk menguasai rentoh dalam harta tersebut. Itu kedudukan al-qabdu. Jadi saya harap penonton dapat memahami konsep al-qabdu tadi. Mesti ada usaha untuk menunjukkan possession kita di atas pemberian hibah itu. Okey, soalan seterusnya Tuan Haji, sekarang ni ramai rata-rata orang yang membeli tanah dan hartanah ni untuk tempoh jangka masa lama Tuan Haji. Ada loan pinjaman LPPSA, ada loan bank Tuan Haji, dan ada ramai juga ada yang membeli secara tunai. Cuma dalam konteks ni wujud persoalan, mereka nak hibahkan hartanah mereka ni Tuan Haji. Jadi boleh Tuan Haji bagi makluman kepada kita punya penonton, macam mana nak caranya untuk membuat hibah bertanah, hartanah yang bercagal, ada charge, ada dengan dengan pihak-pihak institusi kewangan contohnya, dan sesungguhnya LPSA, dan kadang-kadang dengan pengurusan pusaka pun memerlukan konsep hibah hartanah bercagal ni. Terima kasih. Kalaulah kita beli secara cash ataupun jadi hak kita, tak ada masalah. Kita pemilik mutlak dari segi manhuk tu, barang tu. Jadi kita tak payahlah nak dapatkan konsen dan sebagainya daripada tu. Kita kena faham, apabila kita telah membeli satu barang, satu hartanah yang kita kena pinjam dengan bank, kadang-kadang makan masa 10-15 tahun pinjaman. Tentulah kadang-kadang dia ada interest ataupun dia ada kepentingan pihak yang ketiga, iaitu pihak bank. Dia pegang gadai, lagi kita tak habis bayar masa tu, lagilah kita masih terikat dengan pembayaran. Kemudian kalaulah misalnya kalau kita gagal bayar, dia ada hak untuk lelong bahawa terma-terma gadaian. Itu kedudukan macam mana kita nak buat hibah ni. Kita kena pertama sekali mazhab Syafi'i melihat kita kena mendapatkan konsen daripada pihak yang berwajib ataupun yang memegang gadai. Kena ada. Jadi harta dalam gadaian, kalau kita nak buat gadaian, pertama sekali kita kena dapat konsen daripada pihak yang berwajib. Kalau tidak ada konsen, mazhab Syafi'i kata tidak sah. Saya dah buat dalam 507 kes dah di mahkamah, tapi benda tu kita buat tidak ada konsen di mahkamah, di Terengganu contohnya, ditolak atas dasar harta tersebut masih gadaian dan kita gagal membuktikan
adanya wujudnya surat konsen daripada pihak yang berkenaan, yang pemegang gadai. Ya, Tuan Haji. Tapi dalam keadaan yang itu, kita boleh minta konsen. Apabila itu kita cuba tulis dulu konsen atau surat konsen daripada pihak yang itu. Sama ada kita minta konsen sebelum kita nak buat hibah ataupun kita boleh minta konsen selepas kita buat hibah. Agak-agaknya ada satu konsen letter daripada pihak yang berwajib ataupun pihak yang memegang cagar. Jadi dalam kes ini, jadi ada setengah-setengah mengatakan bahawa hibah harta bercagar ni pun boleh jadi satu hibah yang sah. Itu pandangan-pandangan daripada korinah-korinah yang ada. Mungkin kadang-kadang di mahkamah dia melihat kepada macam mana korinah-korinah, terma-terma gadaian yang ada. Itu merupakan kalau terma-terma yang ada tu dia melihat kepada implied consent. Kadang-kadang dia juga mengesahkan bahawa walaupun tidak minta surat consent tapi ada implied secara tidak langsung tersirat, maka dia akan jadikan hibah tu sah. Tapi itu pandangan-pandangan minoriti bagi saya lah. Tapi ada setengah-setengah mengatakan bahawa itu pun akan jadi satu hibah. Jadi kalaulah kita melihat konklusinya, keadaan-keadaan di Malaysia ini, contohnya dalam hibah harta dalam gadaian, dia ada 3-4 jenis. Dia ada 3-4 syarat yang kita perlu. Pertama sekali, asalnya dia tidak sah sebab tidak ada izin. Yang kedua, kita boleh minta izin sebelum kita buat hibah. Tak ada masalah. Yang kedua, kalau minta izin dibenarkan, itu boleh buat hibah. Kalau kita minta izin selepas kita buat hibah dan dibenarkan, itu juga satu hibah yang valid walaupun dalam harta dalam bercagar. Kemudian kalaulah misalnya tidak ada yang 1, 2, 3 tadi saya masukkan, tapi tidak tiba-tiba ada satu implied consent secara tersirat dalam terma-terma gadaian yang mahkamah kadang-kadang interpret, itu juga merupakan consent. Dia ada satu kes yang kita lihat di Terengganu pun, kadang-kadang ada satu kes kita buat revision, kemudian walaupun tidak ada surat izin tetapi dibenarkan dalam implied consent tu diinterpretkan oleh panel rayuan bahawa itu juga satu dianggap sebagai sah hibah tersebut. Itu kedudukan saya. Kita tak nak kata tak ada izin tak wali. Dia tengok keadaan-keadaan, tapi izin tu perlu dari kita mazhab Syafi'i. Ya, betul. Jadi berdasarkan dengan Tuan jadi korinah ataupun bukti-bukti keterangan itu haruslah dibawa ke mahkamah untuk dibuktikan apa wujud transaksi hibah itu secara sempurna. Dan dalam konteks hari ini juga Tuan Haji, timbul juga persoalan yang dalam media sosial sekarang ni berkaitan dengan hibah amanah Tuan Haji. Jadi boleh Tuan Haji jelaskan sikit konsep hibah amanah dalam erti kata konteks yang menurut syariat kita Tuan Haji. Jadi hibah amanah ni banyak orang buat lah, especially di luar sana, pemain-pemain industri hibah lah. Kalau kita lihat di sini, hibah amanah ni dia biasanya dia wujud ada tiga pihak lah. Pertama sekali pemberi hibah, yang kedua penerima hibah, dan dia kena 3 pemegang amanah bagi trustee. Kita ada trustee body sebanyak kadang-kadang yang beroperasi di Malaysia ini. Jadi kalau nak buat tak ada masalah. Masalah nak buat ni, dia mula-mula kena wujudnya hibah amanah ni apabila wujudnya pemberi, wujudnya penerima. Dia pergi kepada satu badan amanah, contohnya macam amanah raya, contoh. Jadi dia pergi kepada untuk membuat surat amanah. Kalau berlaku apa-apa berlaku pada dia, dia dah ijab kabul, kemudian dia dah serah kepada badan amanah ni. Kalau berlaku apa-apa kematian pada dia, jadi pemegang amanah tadi menjalankan pelaksanaan macam mana nak transfer hibah. Itu dipanggil wujudnya amanah. Tapi kalau berlaku, kita di Malaysia ini, kita tidak ada lagi satu akta berkait dengan hibah secara khusus. Enactment di Terengganu ke, di contoh di mana negeri pun kita tidak ada satu statute berkait dengan hibah secara jelas. Jadi kita melihat dalam keadaan yang pandangan-pandangan mazhab ataupun pandangan-pandangan uruh berkait dengan pelaksanaan hibah ini berdasarkan daripada pandangan mazhab Syafi'i, Maliki dan sebagainya. Jadi dalam konteks ini kita melihatkan supaya
hibah ini dilaksanakanlah dengan cara yang betul, supaya kes-kes yang kita buat ni kata-kata berdasarkan daripada argumen-argumen hujah. Jadi kalau timbul masalah hibah trustee ni atau hibah amanah ni, di manakah tempat kita nak pergi jurisdiction atau bidang kuasa mahkamah? Dirujuk tu. Tak. Kalau mahkamah berkait dengan trustee, pemain-pemain industri trustee akan pergi ke mahkamah sivil. Kerana mahkamah sivil akan melihatkan wujudnya Trustee Act. Bawa akta pemegang amanah. Tapi kalau kita nak pergi kepada mahkamah syariah, dia tidak ada Trustee Act. Secara jelas. Jadi kalaulah misalnya berkait dengan bidang tu dipertikaikan ataupun trustee buat amanah dipertikaikan, kita boleh juga pergi merujuk kepada mahkamah syariah. Tapi peluang-peluang begitu tidak ada satu codified undang-undang yang kena dirujuk undang-undang mana berkait dengan hibah. Kerana dalam Islam ni, dia trustee ni kita pegang, wujudnya trustee ni kita pegang amanah ni atas dasar kita beri seorang pada minor. Jadi kita lantik trustee pemegang amanah, sementara dia umur 18 tahun untuk dipindah milik, contohnya. Ataupun dia dilantik menjadikan trustee, cuma dalam keadaan dia ni orang yang macam mental disorder, ataupun orang yang kurang upaya yang tidak boleh nak takbirkan dia punya harta hibah. Jadi itulah dia iktiraf dari segi pemegang amanah. Lain tu kalau dipertikai, kita tidak ada nak boleh argue unless dia lebih selamat pergi kepada mahkamah sivil untuk ditutup, untuk diteruskan atas dasar kita ada Trustee Act. Dia boleh pegang, dia legalize memegang satu harta hibah yang di bawah akta trustee atau pemegang amanah dari sudut undang-undang. Dan kadang-kadang Tuan Haji, saya sendiri berhadapan dan peguam dalam persoalan-persoalan yang menanyakan apakah boleh diletakkan syarat-syarat lain dalam pemberian hibah itu. Dan sebagai contohnya, ada juga orang yang dalam pelaksanaan hibah ni dia buat perjanjian yang menyatakan hibah ini hanya akan terjadi selepas daripada pemberi hibah meninggal dunia. Jadi ada juga keadaan yang timbul macam tu. Saya pernah tengok agreement macam tu. Tapi kalau nak buat agreement, saya dari segi pandangan mazhab Syafi'i, kita melihat kepada kalaulah kita kata it take effect ataupun dia mengambil kesempurnaan hibah atau mengambil barang tersebut selepas mati. Jadi kalau selepas mati, dia kembali kontradik. Sebab hibah ni kalau boleh dia diserah pada lifetime. Jadi tidak ada qobak. Kalau kita melihat kalau ada qobak, tidak berlaku al-qabdu tadi. Sebab al-qabdu kena diambil dalam masa hidup pihak-pihak yang tapi seolah-olah kalau kita hibah, ada orang kata saya nak buat hibah tapi saya nak bagi barang ni diterima ni selepas saya mati. Selepas saya mati, seolah-olah kita dari segi mazhab Syafi'i melihat kepada possession al-qabdu tu tidak berlaku dalam masa hidup. Jadi kesempurnaan hibah tak ada. Jadi kalau boleh jangan buat clause macam tu. dia akan jadi satu invalidate pelaksanaan hibah tu. Menjejaskan. Tapi ada setengah-setengah pihak mengatakan bahawa kita boleh buat hibah dan ambil daripada mati atas dasar diwujud dalam dasar trustee, dalam hibah amanah. Hibah amanah ni kita boleh pergi satu badan, kata saya nak beri hibah ni ataupun kedua-dua pihak bersetuju, ada ijab, ada qabul, tapi dia nak ambil dipegang kepada satu badan, untuk badan tersebut serah apabila berlaku kematian. Itu ada clause-clause lebih selamat kalau dibuat melalui badan-badan amanah tadi. Maksudnya badan mana dibuat, tapi saya tak tahu setakat mana valid dan sebagainya. Tapi itu banyak dibuat oleh pemain-pemain industri hibah yang melihat kepada adanya pemegang amanah lebih selamat. Tapi boleh rujuk kepada pihak-pihak yang pemegang amanah tadi, trustee ataupun trustee bodies, kerana kita tidak ada lagi satu badan, satu akta yang kata tak sah ataupun sah. Sebab kita masih lagi dalam keadaan yang meraba dari segi ada nak tahu status trustee sama ada di mahkamah, kurang jelas. Jadi bila ada akta, insya-Allah kalau kerajaan menggubalkan meluluskan tu, jadi kita senang, kita boleh rujuk dari segi validity hibah dan sebagainya, terutama dari segi hibah amanah tadi.
Tuan Haji, kalau kita dengar beberapa soalan daripada penonton, boleh kan Tuan Haji? Boleh ya? Saya ada terima beberapa soalan daripada penonton. Terima kasih kepada yang bertanya. Dan insyaAllah soalan anda akan dijawab. Soalan pertama yang saya terima ialah bagaimanakah bentuk implied consent yang dinyatakan oleh Tuan Haji sekejap tadi dalam daripada konsep tadi, implied consent tadi, daripada pemegang gadaian. Boleh Tuan Haji huraikan lebih lanjut soalan penonton? Okey, terima kasih penonton. Jadi implied consent ni dia nak kata lebih khusus kita tidak ada, sebab baca orang ni interpret macam ni, orang ni interpret macam ni. Jadi kita duduk hang lagi kedudukan. Yang terbaiknya baru ni ada satu kes yang ada orang bagi pada saya berhubung dengan kata satu keputusan di mahkamah, dia rujuk untuk melihat kepada validity dia buat cabakan untuk mahkamah rayuan semok kedudukan hibah yang ada gadaian tapi tak pernah minta konsen. Tapi setelah dia buat semokan oleh satu mahkamah rayuan, kemudian dia melihat kepada interpretasi, jadi melihat panel rayuan yang amat arif melihat kepada wujudnya implied consent berdasarkan daripada klausa-klausa yang telah dibina, yang telah ditandatangani oleh pihak bank dan juga pihak yang meminjam. Jadi kalaulah interpretasi itu ada dinyatakan secara implied pada pandangan panel yang arif, yang amat arif, artinya itu juga dalam kes ni telah dikatakan bahawa hibah itu berlaku atas dasar implied consent, yang dibuat oleh pihak bank ataupun kedua pihak dalam agreement gadaian. Okey, itu bagi soalan yang pertama. Ya. Dan ada satu lagi soalan daripada penonton sebelum saya teruskan pada soalan-soalan yang daripada pihak saya lah. Tuan Haji, ada persoalan juga mungkin daripada bukan peguam macam layman lah, orang awam. Dia tanya, boleh tak buat surat perjanjian hibah sendiri dan ditandatangani oleh pemberi dan penerima? Okey. Secara umum. Terima kasih yang bertanya tadi. Hibah ni kalau lihat dulu, kalau kita lihat kepada orang kampung dululah, dia orang tua, orang datuk kita, pak kita misalnya, dia pergi hibah secara lisan je. Secara lisan saja. Secara lisan. Ambil lamu Mat, ambil lamu Haji Farid, buat rumah. Dia pun pergi buat. Itu secara lisan. Tapi bila laku kontes, kena dibuktikan di mahkamah. Tapi kalaulah sebaik-baiknya saya melihat kepada buat cara bertulis. Cara bertulisnya simple saja bagi saya. Dia tidak perlukan format yang kata orang yang panjang-panjang. Wujudnya saya pemberi, saya menerima. Itulah. Kemudian akan hartanah tersebut. Kemudian dengan pemberian ini, maka harta itu adalah saya deklarekan hak ini hak penerima. Dan dia tidak tertakluk kepada pembagian faraid apabila saya meninggal. Jadi kena buat wujudnya ada penerima, konsep adanya sirah, orang ni terima, orang ni kena ada kedua pihak ada setuju terima. Kemudian dia kena ada satu mauhub atau satu barang yang telah dihibah. Cukuplah elemen-elemen tersebut. Kemudian perjanjian tersebut kalau boleh belahlah dia buat dan ditandatangani depan dua saksi lelaki. Lebih aula. Kemudian sudah buat tu kalau boleh stampkan. Kalau apa-apa berlaku, kontes dan sebagainya ataupun dipertikaikan nanti berkait dengan hibah, jadi kita boleh tunjukkan satu dokumen hibah yang bertulis ke mahkamah untuk dia bukti inilah arwah ataupun si pemberi telah memberi hibah kepada saya. Dan itu satu kekuatan al-bayyinah al-mudda'i. Itu menunjukkan bahawa situ kalau kita tengok tulisan sama dengan percakapan. Al-kitab kal khitab. Maknanya di situ menunjukkan bahawa tulisan juga samalah seperti di percakapan, kaedah fikah. Ya Tuan Haji, alhamdulillah kita jawab dulu soalan penonton yang tadi, dan kita akan sambung balik pada soalan-soalan yang telah saya sediakan. Dan Tuan Haji, ada juga dalam satu keadaan bila sudah bagi hibah, kadang-kadang berubah fikiran tu. Tengok contoh saya ada yang berlaku di mahkamah sekalipun. Masa bagi pada anak, lepas tu mungkin kata menantu nampak tak berapa bagi kerjasama, nak tarik balik hibah. Kadang-kadang ada berlaku tu. Jadi dari sudut syariat dan juga undang-undang tu, bolehkah kita tarik balik harta yang telah pun dihibah tu?
sebenarnya pada ghalibnya apa harta yang kita buat atau yang kita hibah, dari segi directnya tak boleh kita balik lah. Misalnya kita bagi pada orang isteri kita, bagi gelang, kita bagi tanah, tak? Betul-betul berlaku persekitaran, berlaku perceraian dan sebagainya. Kadang-kadang timbul suami kata, saya nak minta balik lah harta barang kemas, saya nak minta balik tu apa nama tanah-tanah yang saya bagi. Buruk siku tu. Segi Islam tak boleh. Islam ni dia kalau dia melihat kepada orang yang memberi itu, dia minta nak ambil balik cadangan seolah-olah macam anjing menjilat muntahnya. Itu kedudukan satu hadis. Jadi kalau lah melihat kepada perjalanan nak tarik balik ataupun dia panggil revocation of hibah, pembatalan hibah, dia yang boleh tarik baliknya ialah datuk kepada cucu ataupun anak, ayah, bapa kepada anak. Contoh kepada anak. Dia linknya tu daripada link usul kepada furuk contohnya. Tak. Tapi kalau link dia secara horizontalnya macam suami isteri, dah kita dengan anak angkat tak boleh nak tarik balik dah. Tu kecuali itu pengecualian yang boleh saya buat di mahkamah dulu pernah ayah tarik balik hibah. Boleh tarik balik hibah, tak masalah. Tapi bila nak tarik balik, dia kena melihat kepada syarat-syarat nak tarik balik ni, walaupun dia ada kelayakan seolah macam datuk nak tarik balik hibah kepada cucu tanah, ataupun ayah kepada anak nak minta tarik balik, syarat dia kalau dia bagi tanah vacant land ataupun ketika tanah kosong 5 tahun dulu, tanah tu mestilah dengan syarat benda yang sama, vacant land. Tidak boleh lah misalnya ada perubahan bangunan, masa nak tarik balik sudah ada dah material. Ataupun ketika nak tarik balik tu tanah tu dah dijual lah, tak boleh. Ataupun tanah yang dia nak minta balik tu tanah yang musnah atau tanah yang rosak dan sebagainya, tidak boleh tarik balik. Jadi dalam keadaan lagi ni, dia nak tarik balik tu dia mesti, contohnya mesti ada nak minta balik satu benda, satu barang yang diberi sama seperti dia nak tarik balik, mesti ada sama ada asalnya. Itu kedudukan undang-undang yang kita nak. Saya dah buat banyak dah kes-kes di mahkamah nak tarik balik. Ada lagi satu kes yang saya lihat di sini untuk kita berkongsi pada petang ni. Ada kes kadang-kadang ayah dah pergi dah tanah tu kepada Tuan Haji Faris misalnya, contoh. Banyak saya dapat. Tetapi bila ayah meninggal, adik-beradik kepada kita contohnya nak tarik balik hibah, boleh tak? Atau tak boleh? Adik-beradik tak boleh tarik hibah. Sebab dia kena tarik balik mesti usul kepada furuk, pada atas bawah ketika hidup dia. Tiba-tiba ayah mati, adik-beradik kata tak puas hati, aku nak tarik balikkan tanah ni daripada apa dia ayah dulu. Jadi tak boleh. Sebab adik-beradik link dia tak boleh nak tarik nak same level. Ada same level. Itu kedudukan yang kita kena faham dari segi undang-undang penarikan balik hibah. Faham? Alhamdulillah. Jelas sebenarnya daripada Tuan Haji berkaitan dengan konsep tarik balik ni. Jadi kalau ada berlaku, kena sebenarnya rujuk balik pandangan bagaimana yang diutarakan oleh Tuan Haji tadi. Dan Tuan Haji, kita beralih sedikit daripada hibah ni kepada wasiat. Tuan Haji, boleh wasiat Tuan Haji, kita move sikit. Boleh Tuan Haji ceritakan sikit dari sudut hukum wasiat itu, dalam keadaan manakah wasiat ini kita katakan sebagai wajib, ataupun yang kedua dalam keadaan sunat, yang ketiga ataupun adalah haram, dan dalam ada ketikanya dalam keadaan makruh. Tuan Haji, boleh Tuan Haji jelaskan? Wasiat ni kalau terlihat tadi kita dah bicara definisi wasiat ni, dia berkata wasiatus syait. Artinya kita sambungkan pemberian kita ni kepada selepas kita mati. Itu dipanggil sambung. Jadi wasiat ni ialah kita diwajibkan membuat wasiat apabila wujudnya orang tu banyak utang, contohnya. Dia banyak utang, kemudian dibimbangi bila kematian berlaku. Jadi dia perlu buat wasiat untuk waris-waris melaksanakan wasiat. Kita kena faham hierarki apabila orang tu mati, bila mati dia kena selesaikan jenazah. Yang kedua kena hutang, bayar hutang, kemudian wasiat. Jadi
apabila banyak hutang, siapa waris nak bayar? Jadi wasiat ni dia penting. Misalnya ayah tu kata abah ni ada hutang orang ni. Jadi kena tulislah wasiat ni, sunat kita tulis hutang. Atas rasa wasiat itu wasiat kerana kita banyak hutang yang perlu dilunaskan apabila berlaku kematian. Itu kedudukan berkait dengan wajib kita menulis wasiat atau membuat wasiat. Dari segi sunat pula. Dan sunat ni ialah apabila kita banyak harta, tak banyak harta, kemudian Tuan Haji Faris ni dah banyak harta, misalnya Alhamdulillah. Kita misalnya kita nak buat sunat wasiat. Jadi kita disunatkan wasiat apabila kita dah ada harta banyak yang lebih daripada keperluan kita. Jadi maknanya kita boleh buat wasiat, sunat buat wasiat. Disunatkan. Aku nak buat wasiat ni untuk masjid ni, aku kalau mati buat wasiat ni sedekah beri kepada orang ni kalau mati dan sebagainya. Kerana wasiat ni dia ambil wasiat selepas mati. Jadi pesanglah kepada anak-anak, dah kalau mati ni jangan bagi pusaka lagi. Dah bagi selesaikan wasiat dulu. Dah wasiat ni berkait dengan harta-harta lebihan ayah yang ayah tu. Tapi wasiat tu mestilah dibuat apabila ada kelebihan harta. Yang haram pula. Yang haram pula ni wasiat ni ialah kalau kita nak buat wasiat dengan perkara-perkara yang haram. Contohnya kita nak tinggalkan wasiat ni, nak suruh orang nak minta wasiat ni dilaksanakan untuk jadikan contohnya tempat perjudian. Tak boleh lah. Tempat perjudian, tempat buat pelacuran dan sebagainya, tak boleh. Jadi wasiat tu wasiat haram kerana dia menjurus ke keadaan yang tidak menghalalkan cara kan. Jadi bila tidak menghalalkan cara, dia sudah jadi haram. Jadi kita tak boleh buatlah kerana matlamat dari haram. Jadi tak boleh. Tapi yang satu lagi berkait dengan makruh. Makruh ni ialah kalau kita nak buat wasiat, mesti kita ada kelebihan harta. Janganlah buat wasiat ni sehingga kita menjejaskan orang-orang wari-wari kita untuk benefit harta kita apabila kita meninggal. Jadi kita di makruh, kalau kita ada lebih tak ada masalah. Kita sunat dia buat wasiat. Tapi kalau jadi makruh, kita nak makan pun tak lepas, nak hidup pun tak lepas dari segi harta kita. Tiba-tiba kita nak buat wasiat untuk kebaikan orang tu. Sedangkan wari-wari kita kena ambil jika dia bila kita mati, dia akan benefit daripada harta dulu. Jadi tak bolehlah kita nak bagi wasiat satu benda yang kita tidak ada ataupun kekurangan untuk buat sesuatu yang benefit pada kita yang akan datang. Itu kedudukan dipanggil makruh kita buat kedudukan ya Tuan Haji. Dan boleh Tuan Haji perincikan sedikit dari sudut rukun wasiat tu sendiri Tuan Haji. Rukun wasiat ni dia ada 4 dah. Dia ada 4. Satu, orang yang memberi, kemudian orang yang menerima, kemudian dia ada sirah, kemudian dia ada barang yang nak diwasiatkan. Itu ada 4 biasa rukun lah. Sewa ijab dan qabul. Sewa ijab dan qabul. Okey, kena ada dengan rukun wasiat tu kena ada. Yang tu jelas rukun ya tadi. Ada 4 yang tadi. Ada 4. Dan kita pergi mendalam sikit dalam konteks wasiat ni Tuan Haji, yang turut diperkatakan oleh pengamal-pengamal undang-undang dan juga orang awam. Boleh Tuan Haji perincikan sikit berkaitan dengan wasiat wajibah dan bagaimana pemakaian undang-undang syariah diganu dalam situasi wasiat wajibah ni Tuan Haji. Setakat ni kita ada peruntukan di Malaysia ni undang-undang wasiat wajibah. Dia ada bawa akta ada wasiat orang Islam. Di Selangor, di Negeri Sembilan dan di Melaka. Terengganu ni saya tengok tidak ada lagi berkait dengan pemakaian undang-undang wasiat ni, terutama apatah lagi wasiat wajibah. Jadi untuk memahami wasiat wajibah ni ialah seorang datuk ataupun nenek, dia ada harta, dia nak bagi kepada cucu dia. Cucu dia yang kematian anak-anak dia. Anak dia, cucu dia yang kematian anak. Jadi bila anak dia tu meninggal, kemudian mati seketok dia. Kemudian bila mati seketok, dia ada cucu. Dia ada cucu yang ditinggalkan oleh anak-anak dia tadi. Anak yang kematian tadi. Jadi toki masih hidup. Dan kemudian toki ni nak beri kepada cucu. Jadi boleh buat wasiat wajibah. Wasiat wajibah ni biasanya kalau toki mati ataupun datuk mati,
dia cucu-cucu ni terhalang daripada menerima pusaka sebab dia dibatasi dengan mak saudara dengan pak saudara lah contohnya. Jadi oleh sebab itu kita adakan banyak kita buat wasiat wajibah untuk kepentingan cucu yang kematian bapa dia sebelum tok kita mati. Jadi sebelum ada kemalangan yang jadi kena boleh buat wasiat itu untuk faedah cucu. Betul. Syarat dia ialah datuk tadi tidak bagi hibah kepada cucu tadi akan harta. Jadi dia boleh buat wasiat. Wasiat tu dia ambil selepas kematian tok ki ataupun datuk, dan dia terhad kepada 1/3 saja daripada tidak melebihi itu. Syarat dia tidak datuk tersebut ataupun nenek tersebut tak buat hibah dalam masa itu untuk pada cucu. Tapi saya melihat kepada sini untuk kebaikan pihak-pihak macam kata datuk tadi, lebih baik dia buat hibah, baik direct kepada cucu, biar cucu tu sebenarnya dapat manfaat selalu direct selalu. Tapi dalam keadaan alternatif ini wasiat wajibah tu memang ada di dalam diperuntukkan berhubung dengan dapat kita buat yang datuk boleh bagi pada cucu. Dan di Terengganu pun saya lihat kita pernah ada rakan saya pernah merujuk kepada mufti, dan mufti melihat ada kebenaran boleh buat wasiat wajibah di sini. Dan kita buat satu kes di mahkamah pun nampaknya di sini telah dibenarkan atas dasar persetujuan pihak-pihak. Wasiat wajibah tu dilaksanakan untuk kepentingan cucu selepas kematian tok ki tadi. Jadi tak ada masalah wasiat pemakaian di pemakaian di Terengganu. Kita masih lagi pemakai kada hukum syarat dan pandangan-pandangan dari pejabat mufti contohnya. Alhamdulillah alhamdulillah ada. Okey Tuan Haji, kita beralih juga, masa mencemburui kita agak cepatlah. Banyak lagi yang kita ingin pelajari dan explore sebenarnya. Tapi kita pergi sikit, lompat terus kepada soal pusaka Tuan Haji. Apa pusaka ya? Jadi Tuan Haji ceritakan sikit rukun-rukun pusaka dan apakah langkah segera ahli waris yang kita rasa sekarang ni dia macam satu tabu bila kematian cakap pasal pusaka nampak macam tamak lah apa, tapi sebenarnya itu satu tuntutan katanya. Tapi Tuan Haji ceritakan sikit apakah rukun-rukun pusaka dan apakah langkah yang waris boleh buat bila berlaku kematian. Untuk makluman semua penonton. Dia rukun pusaka ni dia ada 3 lah, kena faham lah. Satu, dia kena ada orang yang meninggal. Satu. Tak? Orang yang meninggal kena ada kematian berlaku. Yang kedua, dia kena ada waris. Tak? Al-waris. Yang ketiga, dia kena ada satu harta. Tak? Dia ada harta yang ditinggalkan. Betul. Jadi nak buat satu pusaka ni dia kena ada 3 elemen tadi. Betul. Ataupun rukun tadi. Rukun tadi ialah ada orang mati, ada si mati tadi. Wujudnya waris, wujudnya harta. Barulah dipanggil pusaka. Faham lah? Jadi bila wujud di sini, syarat-syarat kita nak terima pusaka ialah ataupun orang yang layak menerima pusaka ini adalah satunya orang yang mestilah daripada kalangan ada link dengan si mati tadi, hubungan waris. Waris contohnya nak terima pusaka mesti dia ni ada link berhubung dengan waris. Contohnya satu melalui perkahwinan, satunya melalui perkahwinan. Jadi bila mati suami ada isteri, isteri dapat pusaka melalui pusaka waris tadi. Yang kedua, kita dapat melalui perkahwinan ni ialah perkahwinan yang disahkan lah. Dalam konteks kita di Malaysia ni mesti ada sah. Jangan kahwin di belah-belah Siam Thailand kita tak disah, nyanyi orang perempuan. Jadi tidak dapat benefit daripada kahwin lari. Jadi saya rasa lah syuk lah daripada perkahwinan ini, sama ada suami ataupun isteri balik ke Malaysia ni buat pengesahan. Jadi kita ada valid recognition dari segi undang-undang di Malaysia. Bila ada orang tu kata, misalnya saya pernah buat satu kes, dia kata dia isteri, tapi tunjuk surat siam nak mengesahkan. Tak boleh, kena ngesah dulu sebab dia nak keluar EPF yang ada 400,000 banyak. Mesti didaftarkan. Mesti kena daftar. Jadi bila dia daftar, dia ada sah yang isteri yang sah dia recognize di bawah undang-undang di Malaysia. Dia bila keluarkan KWSP atas dasar dia ni link dengan perkahwinan. Tapi waktu keluar pun mesti dia kena bagi, bukan hak isteri. Walaupun isteri dapat ada penama pun, dia mesti waktu keluar
sebagai wasi untuk Wasi. dibagikan kepada ahli waris. Itu melalui perkahwinan. Yang kedua melalui nasab. Nasab ni dia banyaklah nasab ni dari segi ayah, dari segi ibu, contohnya dari segi anak. Kalau ayah mati, siapa anak dia, siapa waris dia, itu berkait dengan nasab. Jadi mana di sini atau dia panggil adik-beradik hawashi. Hawashi dia boleh satu istilah bagi adik-beradik. Kadang-kadang orang ni tak ada dah misalnya waris lain. Jadi dia boleh mengalir kepada adik-beradik. Sepupu-sepupu tu dia yang melalui nasab tadi. Nasab tadi ialah kita kena melihat kepada hubungan darah ataupun hubungan link dengan pihak-pihak yang sifati tadi. Kekeluargaan. Tu keluarga. Kita nak bincang ni panjang. Kena buka kelas faraid pula. Jadi apa pun kita yang general dulu untuk kebaikan. Kefahaman tu aja. Asas saja. Jadi yang ketiga dia kena pergi kepada walak. Walak ni ialah seorang hamba yang mati atau hamba yang dibebaskan ni, kita tidak ada konsep hamba dah. Tapi dia diceritakan juga walak ni ialah dia seorang tuan punya kepada hamba tu dia mati, hamba yang dibebaskan, kemudian dia tidak ada waris dah untuk menghabisi harta dia. Maksudnya tuan punya yang membebaskan tadi dia ada hak untuk mendapatkan harta si mati tadi, bekas hamba tadi. Itu dia bagi konsep walak. Kemudian kalau tidak ada waris dah, tidak apa-apa semua, artinya dari segi sini Baitul Mal lah menjadi Islam ni. Kalau tidak ada, misalnya orang tu dia seorang baru convert lah. Dia baru convert, dia ada bisnes banyak, dia ada harta banyak. Tapi dia tidak kahwin, contohnya kalalah. Tak kahwin, contohnya. Jadi bila dah keadaan macam tu, dia harta peninggalan dia tu kena diserahkan kepada Baitul Mal kerana dia tidak ada waris. Kerana walaupun dia ada ibu keluarga yang bukan muslim, dia tidak boleh mewarisi mak dia yang bukan muslim, tidak boleh mewarisi harta tersebut. Begitu juga kalau mati mak dia pun dalam keadaan yang non muslim, dia yang muslim tadi tidak boleh inherit the property of the deceased mother yang bukan muslim. Itu kedudukan. Kerana satu hadis mengatakan la yarithul musliminul kafir wal kafirul muslim. Jadi tidak boleh mewarisi seorang Islam akan harta orang yang kafir, dan orang kafir juga tidak boleh mewarisi harta seorang muslim. Itu kedudukannya waris tadi. Jadi kedudukannya kena lihatlah macam mana pembagian harta tu, kena tahulah dengan waris tadi. Jadi saya rasa itu sudah memberi gambaran secara jelas tentang konsep saka berkaitan dengan kedudukannya. Dan Tuan Haji, kita pergi mendalam sikit. Jika berlaku kematian, adakah perlu disegerakan pembahagian harta pusaka ni? Satu. Dan kadang-kadang kita tengok, tak tahulah daripada surat khabar dan sebagainya, kebiasaannya lah dalam kita timbul dalam media sosial juga ada kadang-kadang kekangan pembahagian. Kadang-kadang makan masa bertahun-tahun, 10 tahun, 15 tahun, ada juga tak selesai lah. Jadi boleh Tuan Haji ceritakan apakah punca kepada kekangan ataupun masalah-masalah tersebut? Yang satu tadi, kalau berlaku kematian, adakah perlu disegerakan terus? Yang kedua, kita tengok masalah tu, yang kedua tadi berlaku dan kekangan tersebut timbul sehingga tak selesai harta ni. Tuan Haji ceritakan seniori dalam konteks undang-undang. Terima kasih Tuan Moderator. Pertama sekali, apabila berlaku kematian kita patutnya buat segeralah pembagian ni, ambil inisiatif di kalangan waris-waris. Saya ingin nasihatkan waris-waris di luar sana, cuba main peranan. Macam mana kita nak selesaikan. Kerana orang yang mati ni, dia dah mati dah. Jadi konsep perancangan harta ni, dia tak nak buat apa dah harta dia. Sebab konsep harta ni asalnya harta orang yang hidup. Harta orang yang hidup. Apabila meninggal, harta tu sudah dinamakan harta pusaka. Dia sudah statusnya sudah hilang dah, sudah bertukar. Betul. Jadi kalau lah misalnya kita nak buat pembagian, saya rasa kena buat pembagian lah.
pertama sekali kita nak mengelakkan daripada waris-waris ni yang berlapis. Ya, Waris yang berlapis. Jadi bila sementara nak buat lambat apa semua ni ataupun masing-masing tak herau, jadi tiba-tiba satu link tu adik-beradik kita ni dah meninggal lah. Kami kena ambil pula ke waris-waris adik-beradik yang mati tadi untuk step into the shoe of the deceased tadi. Jadi itu kedudukannya macam ni untuk nak mengelakkan daripada harta ataupun waris yang berlapis atau waris yang bertindang tadi bertimbul. Yang kedua, dia kena manfaat segera. Kalau kita selesai segera, maknanya harta peninggalan ni boleh manfaat segera. Jadi pembagian pada orang A, orang B, adik-beradik waris ni, jadi boleh manfaat segera. Tak? Itu kedudukannya. Yang ketiga, kita nak elak daripada tanah-tanah harta yang terbiar. Harta terbiar, tidak ada orang harta arwah lah. Dia terbiar, tidak ada cara. Sebab masing-masing tak nak biarkan. Mereka orang yang cara ni, orang kata orang ambil bicara ni, apabila satu harta pusaka tu sudah menjadi satu market value dah. Ada acquisition daripada tanah daripada kerajaan dan sebagainya, barulah begitu nak cara. Itu insya-Allah. Selama ni dibiarkan begitu. Yang ketiga, kalau ada yang keempat, kalau biasanya ada berlaku duit dan sebagainya dalam bank, untuk mengelakkan daripada rasa disegohkan kepada dormant account ataupun unclaimed money. Jadi itu menjadikan satu kerugian lah bagi hak waris. Yang seterusnya tadi kena segerakan lah. Jadi yang kadang-kadang kita ni selalu balah dalam media sosial atau semua dah. Orang ni tuduh menuduh dan sebagainya. Tak dapat lah apa orang je macam-macam. Tak dapat dah. Jadi yang tak selesai masalah kita nak luahkan dari segi media sosial. Yang terbaiknya kita sepakat. Pakat bersatu hati, kerana kita dapat satu harta ni. Harta ni bukan hak kita cari sebenarnya. Haji Farid kan? Harta ni ialah satu harta, kata-kata harta sepak. Harta terpijau. Bila berlaku kematian, sabit kita jadi waris, kita dapat. Jadi kita kena pakailah pandai-pandai dipanggil takharus. Takharusnya berpakat macam mana nak selesaikan. Ada yang redha segera kepada adik, ada redha kena bayar papasan, supaya kalau lah kita tak mengalah, akhirnya satu tanah contohnya, tanah ni akan beramai-ramai, akan diregister tanah ramai, atau rasa kita bagi yang ni dapat 3/40 bahagian misalnya. Jadi tanah-tanah tidak ekonomi untuk dijual. Itu menimbulkan daripada, saya rasa sudah sangat jelas dan saya rasa penonton semua tunggu. InsyaAllah jangan lupa kita ada sesi seterusnya dalam seri 2, tidak akan berakhir di sini saja, dan saya ucapkan terima kasih pada petang ini pada Tuan Haji Mukhtar. InsyaAllah kita akan bertemu dalam sesi seterusnya pada seri 2 pada masa akan datang. Terima kasih Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.